Jadi antara adab kita ketika mana menziarahi maqam ataupun kuburan para awliya ialah menyebutkan kebaikan dan menyebutkan manaqib, dibacakan biografinya di depan maqam tersebut. Ini akan melahirkan perasaan cinta dan kasih kepada sahibul maqam serta berusaha meningkatkan himmah agar mencontohi hidup mereka. Jadi kena tahu sirah hidup. Dan ini salah satu daripada perkara yang baik kalaulah boleh dilakukan oleh pihak yang berwajib ataupun daripada majlis agama Islam contohnya, ataupun daripada pihak keluarga yang menguruskan maqam para awliya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan datuk mereka ataupun tokoh-tokoh masyarakat kita yang mulia, itu diletakkan lauhah ataupun satu orang panggil apa? Papan signboard yang menunjukkan manaqib orang soleh tersebut agar boleh dibaca. Dan kemudian diketahui bila lahirnya, bila wafatnya, apa sumbangannya kepada masyarakat, kitab apa yang beliau karang dan seumpamanya. Dan ini dilakukan dan ditulis di maqam-maqam para wali Allah Subhanahu wa taala di Mesir dan seumpama negara-negara tersebut. Kalaulah di tempat kita dilakukan demikian, tapi biasanya yang melakukan ini biasanya persendirian ataupun daripada pihak yang ahli keluarga contohnya. Kalau alangkah baiknya kalau ini diambil perhatian oleh pihak yang berwajib, dan apa ni, agar sejarah tadi kekal. Seperti mana kita ambil berat dengan bangunan-bangunan yang lama, diletakkan sejarah bangunan tersebut, dan kita tahu siapa yang mengasaskan bangunan tadi contohnya. Ada yang lebih besar lagi daripada bangunan tersebut, iaitu para pasak bumi, awliya, para salihin, ulama yang berjuang dan juga yang telah menaburkan seluruh hidup mereka demi semata-mata untuk memberikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Langkah baiknya kalau diletakkan papan kenyataan mengenalkan umat terhadap tempat tersebut. Berapa banyak di kalangan para wali Allah Ta'ala yang dimaqamkan di setiap kampung, yang kita tak kenal kata ada wali di situ, tak kenal kata ada ulama di tempat tersebut. Kemungkinan masyarakat di tempat tadi kenal. Kita masyarakat kita di tanah Melayu kita ni dah tawaduk dah. Para awliya kita, ulama-ulama kita tawaduk orangnya, sehingga mereka kuburan ataupun maqam mereka sama dengan orang lain. Jadi tak ada beza. Karena itu dalam mazhab kita Syafi'i sendiri tidak makruh membina binaan di atas maqam para awliya Allah Subhanahu wa taala. Tak makruh. Kenapa? Karena untuk membezakan di antara mereka dengan yang demikian, yang bukan seperti mereka. Dan apa yang disebut oleh para ulama mazhab Syafi'i, ditabarruk, untuk diambil tabarakah. Dalam kitab sebut. Ini dalam kitab fiqh kita, dalam mazhab kita Syafi'i sendiri sebut macam tu. Dan Syekh Gibril Haddad, murid kepada Syekh Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ada menulis satu risalah dalam bahasa Inggeris berkenaan dengan persoalan membina binaan di atas maqam para wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Inggeris, ada dalam internet, boleh dicari berkenaan dengan perbahasan yang beliau tulis dalam bahasa Inggeris, dan beliau bermazhab Syafi'i. Dan dalam kitab-kitab mazhab disebutkan dan diceritakan tentang pandangan tentang masalah tersebut. Jadi kalaulah kita mengambil berat, kalaupun tidak dibuat binaan, maksudnya kalau contohnya kata nak kurus khilaf ataupun dan seumpamanya, walaupun sebenarnya benda itu tidak ada masalah pun, sekurang-kurangnya letak tanda, ada tanda nama, tahu siapa wali ni, siapa orang soleh ni. Kadang-kadang diasingkan ataupun dimajhulkan adalah kerana kebimbangan yang tak sepatut dibimbangi. Bimbang takut orang pi menurun, bimbang takut orang pi buat benda khurafat dan seumpamanya. Bukan tu sebabnya.
Bukan itu satu zara'. Maksudnya bukan itu yang cara untuk diajarkan oleh syarak untuk kita menutup perkara yang tidak sepatutnya. Karena Nabi membenarkan lawat maqam. Nah, Nabi telah menyebut dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Aku larang kamu lawat kubur sebelum ni, kata Nabi, dan sekarang lawatlah, kata Rasulullah. Jadi Nabi sebutkan secara mutlak. Dan kemudian disertakan dengan adab. Adab ketika menziarahi maqam, bagaimana adab-adabnya diterapkan. Dan kemudian dijelaskan kepada umat dan mukminin, mereka sudah pasti akan meletakkan tauhid mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengaji sifat 20, masuk pada sifat wahdaniyah, jelas. Kata al-af'al yang menjadikan hanya Allah. Yang memberi mudarat dan manfaat hanya Allah. Yang ini i'tiqadnya golongan mukmin. Ahli sunnah wal jamaah, yang mereka tuduh kalau pergi ke maqam bertawassul dianggap kata minta kepada selain Allah. Ini apa ni? Siapa yang minta kepada selain Allah? Kita bertawassul karena itu ada dalam anjuran syarak. Syarak membenarkan tawassul. Berapa banyak dalil tawassul yang telah ini, bukan kitabnya. Kitab saya sebut ini kitab adab. Nak bincang hukum hakam tawassul adalah kitab lain. Cuma hukum tawassul dibenarkan dalam syarak dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijawab oleh para ulama, ditulis dengan risalah yang pelbagai berkenaan dengan tawassul, cukup banyak. Cuma dibutakan mata oleh sebahagian orang yang buta mata hatinya, bukan buta mata kepalanya, buta mata hatinya. Banyak dalil-dalil yang telah dibahas oleh para aulia, para ulama dalam kitab-kitab mereka, bukannya dibahas pada sudut mulut saja, ditulis. Dikeluarkan istidlalnya, cara bagaimana pendalilan yang dikeluarkan, kefahaman yang disalahfahami oleh sebahagian pihak yang menuduh umat ini melakukan syirik dan seumpamanya. Jadi tak akan berlaku benda tu, jangan bimbang. Kalau berlaku juga benda tersebut, maka tu bukan mewakili kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang buat syirik contohnya, adakah tu mewakili seluruh umat Nabi Muhammad akan jadi macam tu? Nabi sendiri sebut dalam hadis, inilah akhwafu ummati ala syirk. Aku tak bimbang umatku dengan melakukan syirik. Kalau umatku tak akan buat syirik, maknanya apa dia? Kebanyakan umat Nabi tak akan buat syirik. Kebanyakan umat Nabi tidak akan buat syirik. Yang melakukan syirik tadi adalah juhala, orang yang jahil. Itu. Jadi kalau faham yang tu, insya-Allah kita tak akan meletakkan halangan pada tempat yang tak patut dihalang. Konon-konon dengan nama sadu zari'ah, nak menutup jalan-jalan kemungkaran katanya, padahal tak kena dengan syarat dalam usul. Kalau mengaji usul fiqh tu tak kena tu. Karena benda tadi bukan benda yang tayaqqun. Waham sahaja. Waham dalam kepala otak dengan pahaman mereka yang tak betul untuk menuduh umat ini akan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Jadi tu saranan kita lah kepada yang berwajib, ataupun kalau kata tak ni pun pihak masjid sendiri. Pihak masjid kalau tahu di dalam kawasan perkuburan di tempat dia tadi ni ada makam para wali Allah Taala, ambil berat. Ambil berat. Kalau tak boleh tulis di sana pun dekat makam tu, tulis dalam masjid. Letak papan dekat belakang tu, ada ulama-ulama yang dimakamkan di perkuburan di masjid ini. Tu. Kalau setiap masjid buat macam tu, tak akan nanti orang akan, Masya Allah, ramainya ulama di kampung ni, ramainya ulama yang pernah dimakamkan di tanah ni. Kan sejarah tu. Francis Light kita mengaji tahu pula. Mati bila, duduk kat mana, apa semua kat ni. Ulama-ulama kita sendiri tak tahu. Kan ajaib. Kita patut malu sebenarnya. Malu. Ni kalau orang yang ada penyakit dalam kepala otak dia, dia kata, tengok, dia nak menyebarkan syirik kepada umat. Syirik apa ni? Kita kata yang pertama, kalau tak tutup dulu yang syirik tu, kita kata apa? Ini sejarah. Pegang ni sejarah dulu. Yang ni pejuang-pejuang dalam umat. Kalau di negara Indonesia, ulama-ulama yang memperjuangkan tanah air mereka ni daripada penjajahan dan seumpamanya, mereka sebaris dengan general.
Diletakkan di maqam tadi apa dia? Maqam pejuang nasional. Bukan sebut ulama saja, maqam pejuang nasional. Macam tu. Kita tunggu negara letak gambar tentera saja. Mana ulama yang dianggap sebagai pejuang nasional? Yang dikenal, diketahui dari segi mulut. Dia tahu kata ni alim ni juga terlibat dalam mempertahankan negara pada waktu tersebut. Boleh. Jadi kalau kata itu diletakkan dengan baik, ambil dulu berat tentang kata ini sejarah. Ambil sejarah dulu. Ghadin nazar, tutup kata ni apa ni orang panggil apa? Benda-benda yang mereka sebutkan tadi. Jadi pihak masjid khususnya pakai ambil berat. Tahu dalam makam ni, di tempat ni ada siapa yang dimakamkan. Masjid satu lagi pula, tengok pula di mana, siapa pula yang dimakamkan di sini. Orang-orang soleh. Cari, ambil berat. Ni sampai kadang-kadang orang kampung sendiri tak tahu kata Datuk Guru dekat kampung tu. Tak kemalu ke orang. Duduk depan rumah baju tak pakai. Lepas tu orang lalu tengok, tanya duk mai, awak mai ramai-ramai pergi mana? Buat pelik. Orang kata ada lawat makam Tok Guru. Ada Tok Guru. Duduk sampai nak mati dah kat tempat tu. Dia pun tak tahu. Kafur baru buka, dia tahu. Tak mana kedai makan baru buka, tu dia tahu. Hak Tok Guru meninggal kat tempat tu, haram. Dia pun tak tahu, dia pun tak pernah pergi. Baik salah, jahil. Bab macam mana? Tak ambil berat bab tu. Tu bukan, dia kata tu bukan urusan dia. Dia kata apa faedahnya kalau duk pergi ke kubur saja, duk pergi angkat tangan tawassul, dia kata apa faedahnya, dia kata. Baik pergi kerja kilang. Dia anggap macam tu, dia anggap kata benda ni tak ada kaitan apa dengan kehidupannya. Hidupnya hanya untuk materialistik sahaja. Tidak ada keterkaitan dengan spiritual. Tak bersambung dengan hati, dengan awliya dan para wali Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Kena ada benda tu. Insya-Allah. Moga-moga dapat perhatianlah daripada sebahagian pihak dengan perkara tersebut. Dan perkara ni perlu pada banyak benda. Perlu banyak sokongan daripada banyak pihak untuk melaksanakan perkara tadi, untuk menghidupkan kembali sejarah umat Nabi SAW, mengikat hati umat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca kisah mereka akan terbit himmah. Mana tahu dengan sebab tulisan tadi yang ringkas, sebut kata dia ni macam mana kisah hidup dia sekian-sekian dan seumpamanya, maka tu akan menyebabkan mungkin seorang yang baca kisah tersebut akan terdetik hatinya untuk mengikuti jalan tersebut dan dapat pahala kepada yang tulis tadi. Di Mesir yang tulis, kerana ada, saya puji ada sebahagian pelajar Pulau Pinang ada tulis, ambil inisiatif tulis, kalau tak silap saya di makam siapa, makam Imam Syafi'i kalau tak silap, mereka ada tulis. Pelajar-pelajar Pulau Pinang, Satuan Pulau Pinang kalau tak silap saya, mereka buat satu frame dalam bahasa Melayu, sebab dah ada bahasa Arab, dah ada dah. Jadi mereka buat yang bahasa Melayu digantung. Jadi orang-orang Melayu yang mai tak perlu terjemah lagi, tengok dah tulis dah ada dah. Manaqib al-Imam Syafi'i, satu frame ditulis. Tamam. Tak payah pergi yang tu di masjid, baik di pondok. Pondok-pondok yang duk ada. Siapa yang asas pondok? Siapa yang bina pondok tersebut? Kalau pondok tadi pondok warisan, Tok Guru mana yang mula pondok tadi? Di pondok pun tak tulis. Pondok pun tak tulis benda tu. Artinya pondok tulis juga benda tu. Buat satu lauhah besar, tulis siapa yang asas pondok ni, pengajian apa yang dipelajari. Contohlah macam tu lah, nak tulis semua memang banyak lah. Tulis dulu siapa pengasah-pengasah. Kalau kata pondok tu di pondok lama contohnya. Kalau kata pondok tu pondok baru, boleh tulislah dengan sesuai dengan apa yang diperlukan pada waktu tersebut. Dan seumpamanya. Tamam? Jadi ini perlu untuk kita lakukan sama-sama. Baik. Seterusnya